Kenapa dikenali sebagai Alexander? Nak cerita pasal tanah Melayu ni kena cerita belakang. Hujah yang pertama, Ibnu Katsir. Apabila dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa tafsir yang lain, apabila menceritakan tentang Zulkarnain. Zulkarnain dalam Al-Quran. Jadi sekarang saya dah masa dekat akad tu kita dah beritahu pasal apa Zulkarnain ni sebenarnya. Zulkarnain yang disebut oleh ahli-ahli tafsir itu bukanlah Alexander the Great dari putera Philip daripada Macedonia dan bukanlah Cyrus the Great. Saya terpaksa sebut di sini ya. Kenapa bukan Alexander the Great? Kerana Alexander the Great itu tidak pernah sampai ke alam Melayu. Kita ada peta di sini. Nanti pihak Demi Melayu akan tunjuk dalam slide ya. Ya, slide ni semua dah ada kat sini. Tidak pernah sampai ke alam Melayu. Even dia sampai ke India pun, sikit je bahagian India. Dia sampai sikit ke India dan tentera dia marah. Mereka sudah terlalu letih. Dan mereka kehilangan banyak tenaga dan keuangan. Jadi mereka, tentera kata kena balik semula. Jadi mereka tak sempat masuk dalam lagi ke India. Kita ada peta itu. Kemudian, orang ini, mengikut kata ahli tafsir, hanyalah hidup 300 tahun sebelum zaman Nabi Isa AS. Betul lah Nabi Isa 1 AD. Jadi Alexander the Great ini 325 AD. Okey. Jadi kata 300 tahun je jarak antara dia dengan Isa. Kenapa dikenali sebagai Alexander? Kerana dia adalah orang yang membuka Iskandar, Bandar Iskandariah di Mesir. Dia tulis dalam kitab tafsir Bani al-Iskandari. Orang yang membina Bandar Iskandariah. Sebab tu nama dia Alexander. Iskandar dalam bahasa orang putih, Alexander. Jadi, bukan orang ni yang datang ke Tanah Melayu. Okey, kemudian pergi. Oh, mungkin Cyrus the Great. Cyrus the Great ini dalam 550 BC. Dia 200 tahun atau 300 tahun lebih awal daripada Alexander tadi. Baginda adalah Raja Parsi. Raja Parsi yang amat dipuja oleh orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi puja Cyrus the Great ni? Kerana baginda lah yang telah melepaskan orang Yahudi di Babylon yang ditawan oleh Nebuchadnezzar sekitar 800 hingga 700 BC itu, kemudian disambung oleh Nabonidus 700 hingga 600 BC itu, dan dibebaskan oleh Cyrus the Great ini yang disebut dalam batu-batu bersurat Persia ada Zardashti. Baginda bukannya beragama Tauhid. Bukan beragama Tauhid. Cyrus the Great ini dalam 550 BC, yang mana baginda lah yang membebaskan orang Yahudi yang ditawan oleh Nebuchadnezzar dan kemudian disambut oleh Nabonidus itu. Dan hasil daripada pembebasan ini, maka pihak Yahudi amat mengagumi beliau sehingga membina patung. Statuen kan, kalau kita pergi dekat Iran, memang ada statuen yang patung ada 2 tanduk itu. Dia nak refer kepada Zulkarnain tu. Mempunyai 2 tanduk. Jadi orang semua terfikir, kita ni kena tipu lah. Orang semua atas dunia ni terfikir, oh Zulkarnain ni lah. Inilah Zulkarnain, Cyrus the Great lah Zulkarnain. 2 tanduk ini melambangkan Syarq wal Maghrib wa Syarq. Timur dan barat. Ya. Sebenarnya kekaguman Yahudi itu sahaja menceritakan kehebatan raja ini. Siapakah Zulkarnain sebenarnya? Zulkarnain disebut oleh dalam tafsir-tafsir Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir oleh yang disebut juga oleh Ibnu Hajar, Hafiz Al-Asqalani, semua itu mereka ada sebut tu. Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi itu adalah Raja Himyar. Raja Himyar yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim AS. Bila berlaku tu, Ibnu Katsir kata jarak antara Zulkarnain, dia nak cerita pasal Zulkarnain, dia kata jarak antara Zulkarnain ni adalah 2000. Dia kata Zulkarnain ni hidup di zaman Nabi Ibrahim AS, iaitu 2000 tahun sebelum Nabi Isa AS.
Kalau dia kata aksar min alfain, makna kita kata 2,000, 2,500, 2,700, dia kata. Tapi kita ambil angka 2,000 lah yang kita bincangkan tadi untuk menyenangkan pengiraan. Maksudnya di sini, itulah jarak Nabi Ibrahim alaihissalam. Makna 2,000 tu confirm. Jadi, Zulkarnain dalam Al-Quran tu, yang surah Al-Kahfi hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan baginda telah menerima Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan baginda juga telah tawaf bersama-sama Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam di Kaabah. Ini disebut dalam banyak tafsir. Antara tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir yang disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tadi memang menyebut. Sehingga Ibnu Hajar mengatakan apa? Dia kata, sesiapa yang menganggap bahawasanya Al-Iskandari, Bani Al-Iskandari, yakni orang Alexander the Great dari Macedonia itu, dan Cyrus the Great itu adalah orang di dalam surah Al-Kahfi itu, mereka itu tidak belajar, mereka itu kurang cerdik. Ya. Dan ini mengingatkan Ustazah Yana tentang kisah alam layu. Apabila suatu hari itu pada tahun 1000 lebih kurang dalam 1800 AD. Ini 1800 AD. Ingat perjanjian London 1820 oleh Stafford Raffles. Maknanya 1800 AD itu Raffles masih ada lagi di tanah Melayu, ya. Apa yang dia kata? Satu hari jurnalis daripada Eropah berjumpa dengan seorang dengan satu kapal yang mana adalah orang Minang. Orang yang naik duduk dalam kapal itu adalah orang Minang. Kemudian dalam kapal tu penuh emas. Dalam kapal itu penuh dengan emas. Jadi jurnalis tu tanya, macam nak buat report lah kot, mata-mata lah. Dia tanya, kamu ini orang apa? Maka orang yang dalam kapal tu cakap, kami ini Minang. Oh, kamu Minang? Siapakah tok nenek kamu? Oh, tok nenek kami Zulkarnain. Oh, Zulkarnain. Kemudian jurnalis ini, mata-mata ini memberitahu benda ni, cerita ni kepada Stafford Raffles. Apa yang Stafford Raffles kata? Orang Melayu selalu suka mendekatkan diri mereka dengan nama-nama besar. Alexander the Great itu tidak mungkin akan menjadi datuk nenek kepada orang Melayu. Hakikatnya, betul lah, orang Minang itu bukan bermaksud Alexander the Great itu. Orang Minang itu bermaksud Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Tengok tak? Bagaimana mereka melihat bangsa kita ini sinis tau. Padahal mereka yang jahil, tidak tahu. Mereka tidak baca Quran, tidak baca tafsir-tafsir Quran. Jadi mereka membuat andaian sendiri. Bukti ini menunjukkan bahawasanya mereka tidak tahu siapa kita. Okey, back cerita Zulkarnain tadi. Dia adalah Raja Himyar dan dia amat teguh dengan tauhid. Raja ini amat teguh dengan tauhid dan raja ini akan memerangi kufar. Okay. Sekiranya Qaturah telah berhubungan dengan Nabi Ibrahim AS, bermaksud Raja Himyar sudah datang ke sini. Zulkarnain itu telah datang pada waktu itu lagi. Cuma kitab-kitab kita tak sebut benda ni. Dalam Merah Mahawasa pun tak sebut. Dalam Sulalatus Salatin menyebut apa? Bahawasanya Zulkarnain itu adalah Alexander the Great daripada Macedonia. Ramai orang terkeliru. Saya heran kenapa tak rujuk kepada kitab tafsir. Tafsir-tafsir sudah ada pada waktu itu. Saya agak kemungkinan kebolehan membaca rujukan Arab bermasalah. Jadi kesimpulannya di sini kita boleh buat Zulkarnain disebut dalam Al-Kahfi itu adalah Raja Himyar, bangsa Arab, telah datang bersama-sama dengan rombongan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini dan telah membina kerajaan dan telah berhubungan dengan orang di sini. Disebabkan itu kita masih kekal dengan agama tauhid. Terjawabkan soalan kan?